Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang berikan kita kekuatan, kesihatan untuk bersama-sama dalam majlis ini, dan kita mengharapkan agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, seterus memberikan kekuatan agar kita beristiqamah dalam siri beramal dengan ilmu yang bermanfaat ini, dan yang paling penting Allah terima ianya sebagai amalan yang memberatkan timbangan kita dan mempermudahkan bagi kita jalan ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pelajaran yang lepas kita telah membicarakan, masih lagi kita dalam surah Al-Mudaththir yang membicarakan di antara wahyu-wahyu yang Allah turunkan kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, yang mana ianya merupakan satu perkara yang wajib kita imani, bahawa inilah risalah yang Allah berikan kepada kita untuk diimani pertama sekali, kemudian untuk diikuti apa juga arahan-arahan yang Allah arahkan kepada kita. Tuan-tuan dan perempuan, wahyu yang Allah berikan ini bukan sebarangan, ya, yang mana ianya diberikan kepada para nabi, makhluk yang terbaik di kalangan makhluk-makhluknya. Maka apabila diberikan kepada para nabi, mengisyaratkan rahmat Allah itu telah sampai kepada kita untuk kita ikuti. Ya, adalah merupakan satu kewajipan bagi kita untuk mengikut apa yang diarahkan oleh Allah dengan kalimah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh, dan bukannya sekadar sami'na wa asaina seperti mana yang dikatakan oleh orang Yahudi. Ya, kami dengar dan kami derhakai ataupun kami langgari. Baik, maka kita lihat balik dalam surah Al-Mudaththir ini, yang mana kita telah menceritakan bagaimana wahyu yang terputus sebentar, ya, yang menyebabkan Rasulullah menyangka bahawa Allah telah tinggalkan dia. Lalu Allah turunkan ayat ini, dan selepas turunnya ayat ini, maka berturut-turutlah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, sehingga akhir ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, telah sempurna agama ini. Baik, jadi kita sambung balik. Saya akan bacakan balik daripada awal ayat, kemudian kita akan kupaskan satu persatu melalui tafsir Ibn Kathir, sahih tafsir Ibn Kathir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma'idhin yawmun 'asir 'alal kafirina ghairu yasir dharni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida sa'urhiquhu sa'uda. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berikanlah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah,
dan perbuatan dosa, yakni menyembah berhala, tinggalkanlah. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperolehi balasan yang lebih banyak. Dan untuk Tuhanmu maka bersabarlah. Apabila ditiupkan sangkakala, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit. Biarkan aku bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah. Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian. Dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak dan anak-anak yang selalu bersamanya. Dan kulapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahkannya. Sekali-kali tidak akan aku tambah, kerana sesungguhnya dia menentang ayat kami, yakni Al-Quran. Aku akan membebannya mendaki pendakian yang memayahkan. Baik. Pada pelajaran yang lepas kita telah melihat tentang ayat yang pertama kita terangkan, ya ayyuhal mudaththir itu, yang mana ia berkaitan dengan satu persoalan perkataan yang besar yang menyebabkan Rasulullah bangun. Ya, ayat ini mengarahkan Rasulullah bangun untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya dengan mengikut arahan Allah. Tuan-tuan dan perempuan, Rasulullah dalam keadaan berselimut, dalam keadaan takut, tetapi bila wahyu itu sampai dan mengisyaratkan dia adalah nabi akhir zaman, maka dia bertindak sebagai seorang nabi di akhir zaman dan menunaikannya. Dan kita kena kenal bahawa Rasulullah SAW beberapa sifat yang penting yang seharusnya kita bila mengucap kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tidak boleh dipisahkan. Dengan arti kata lain, kita mengisbatkan bahawa Rasulullah itu adalah utusan dari langit. Bila kita mengisbatkan Rasulullah itu adalah utusan dari langit, berarti dia bukan sebarang manusia. Bahawa dia adalah manusia yang diwahyukan, yang diprogramkan di bawah program Allah, yang diarahkan untuk kita mentaatinya. Ya, tuan-tuan dan perempuan, kita kena faham bila kita menyebut kalimah Muhammadur Rasulullah, dia adalah lelaki yang agung yang tidak ada tolok bandingnya yang diarahkan untuk kita taat. Biar apa sekalipun, siapa yang membelanya tentu menjadi ahli syurga jika dia beriman dan membelanya. Dan siapa yang mengikutnya pasti akan sampai ke syurga. Siapa yang memisahkannya, meragu-raguinya, dia di kalangan ahli neraka. Itu dia. Dan lelaki yang agung ini Allah utuskan bukan untuk saja syok-syok, bukan saja untuk didendangkan dalam nasyid semata-mata, tetapi yang diarahkan dalam lelaki ini ialah mengikutnya. Adalah mengikut lelaki ini. Kerana lelaki ini adalah sampel yang dijadikan untuk dicontohi, perjalanan hidupnya, apa segala-galanya semua ada pada dirinya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah adalah contoh yang terbaik. Siapa yang beriman dia akan mengikut. Tetapi bila kita tak yakin kepada Rasulullah, itu yang kita tak nak ikut. Tuan-tuan dan perempuan, kena hidupkan balik jiwa kita, keimanan kita kepada Allah dan jiwa kita terhadap Rasulullah. Bagaimana kita nak hidup seperti mana para sahabat hidup di zaman itu, mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa risalah yang nak disampaikan ini adalah satu risalah yang besar. Bila kita membela Rasulullah, berarti kita membela Allah. Bila kita membawa risalah Rasulullah dengan cara yang betul, berarti kita telah membawa risalah Allah dengan cara yang betul. Itu je. Ya. Oleh kerana itu, bila Allah katakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, katakan jika kamu cintakan Allah, ikut aku, berarti bukan main-main. Bahawa lelaki ini kalau diikut, confirm dapat syurga. Biarlah orang kata, teruknya, nak ikut sampai berbagai-bagai andaian. Kalau kita saksikan
bagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang mana di mana tempat Rasulullah buang air kecil itu dia mencangkung, maka Ibnu Umar walaupun dia tak buang air kecil tetapi dia sampai tempat di mana Rasulullah mencangkung, dia pun mencangkung. Ya, kerana ittiba'. Subhanallah, kalau kita kata, apa keras ikut macam itu sekali? Tak, mereka tidak faham melainkan ittiba'ur Rasul, mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di kalangan perawi-perawi hadis kita menyaksikan bagaimana mereka nak mengikut rentak-rentak Rasulullah. Kalau dia meriwayatkan hadis tongkat, maka dia mesti ada tongkat seperti mana Rasulullah pegang tongkat. Kalau dia meriwayatkan apa juga, dia mesti ada seperti mana yang Rasulullah buat. Ya. Kalau dia kata dia berdiam hunayatan, yakni berdiam sekejap, maka mereka akan berdiam sekejap seperti mana yang dibuat oleh Rasulullah. Ittiba'. Yang dikatakan Imam Malik radhiyallahu rahimahullah, dia kalau berjalan di Madinah itu dikatakan tidak memakai selipar. Kerana apa? Dia mengharapkan kaki dia itu terjejak atas kaki Rasul, tapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kata keras, apa macam itu sekali? Tak, ittiba', mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita nak hidupkan diri kita. Itu yang kita nak letakkan diri kita, cinta, kemuncak cinta kepada lelaki yang agung ini. Kemuncak cinta kita yang sebenar adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul dengan mengikut lelaki ini. Kalau kita ada kecintaan selain daripada itu, maka kecintaan kita batil. Ya, ia tidak mendatangkan kebaikan. Baik. Jadi ayat ini bila kita lihat, Allah berfirman kepada Rasulullah, hai orang yang berselimut, bangunlah lalu berikan peringatan. Ya, maka bermulalah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada orang-orang yang terdapat, orang-orang yang dekat dengannya, di antaranya sudah tentu adalah Khadijah radhiyallahu anha, ya, dan kaum keluarganya, anak-anaknya. Itulah yang pertama disampaikan. Dan alhamdulillah, wanita yang salihah ini, wanita yang agung ini telah menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan anak-anaknya pun mengikut rentak-rentak seperti mana yang diikuti oleh ibunya. Dan kita menyaksikan dakwah itu bermula dengan Abu Bakar yang mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menarik tuan-tuan dan puan-puan bila kita menyaksikan dalam siri dakwah ini? Ya, yang menarik sekali apabila Rasulullah, Allah baiki akhlak Rasulullah bermula daripada awal. Yang terkenal dengan akhlak yang mulia, Al-Amin, sehingga mendapat gelaran Al-Amin yang dipercayai. Dan dia adalah manusia yang tidak suka yang orang kata buat-buat benda yang jahat. Bukan jenis manusia yang buat benda-benda yang tidak baik. Itu dia Rasulullah yang dikenali oleh masyarakat Arab pada ketika itu. Akhlak orang lain loklaknya dengan penipu, dengan segala-galanya. Tetapi kepada Rasulullah, dia tidak begitu. Oleh kerana itu Rasulullah pun beruzlah ke dalam keadaan dia merasa tertekan dengan perangai yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada ketika itu. Dan dia tidak menerima penyembahan berhala. Ya, dia tak pernah menyujudkan dahi dia untuk menyembah berhala. Tetapi Allah nak memberikan petunjuk dan hidayah. Dan bila Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW dengan ayat ini, ia merupakan satu pengiktirafan supaya lelaki ini membetulkan pribadinya bahawa lepas ini dia adalah seorang utusan dari langit yang akan membawa risalah yang besar dengan sifat-sifat yang terpuji. Sedangkan kita menyaksikan pada hari dia berdiri di Bukit Safa itu, dia telah bertanya kepada kaum-kaum kafir Quraisy pada ketika itu dan kabilah-kabilah yang lain, jika aku mengatakan bahawa ada tentera di balik bukit ini nak menyerang kamu, adakah kamu membenarkan perkataan aku? Semua sepakat mengatakan kami tidak pernah mendengar perkataan tipu daripada kamu. Kamu menipu kami. Ya, walaupun sekali pun tak pernah. Kadang-kadang kita ni dah berkali-kali, kan? Berkali-kali, ya. Oleh kerana itu benda tipu ni adalah satu benda yang amat berat di dalam ilmu hadis, ya. Ilmu hadis kalau tipu habis, ya. Tipu binatang pun mereka tak akan ambil. Di sebahagian ulama hadis tak akan ambil riwayat daripada
ulama-ulama yang menipu binatang kan. Subhanallah, begitu sekali nak menjaga hadis yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik. Allah berkata, hai orang yang berselimut, bangunlah lalu berikanlah peringatan. Yakni memberikan peringatan berkaitan dengan agama yang suci ini. Peringatan di antara peringatan yang diarahkan Allah berikan arahkan kepada Rasulullah ialah membebaskan persoalan syirik supaya manusia mengenal penciptanya dengan sebenar-benarnya. Itu peringatan yang penting. Kenapa? Lepas itu beriman dengan kewujudan hari akhirat. Dua perkara ini ditekan bermula daripada awal risalah sampai akhir risalah. Itu pasal kadang-kadang kita dengar dalam hadis, man yu'minu nabillahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman dengan Allah dikaitkan dengan beriman dengan hari akhirat. Dua ini digandingkan, ya, menunjukkan keimanan yang bersih yang perlu dibersihkan. Beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhirat. Kedua-dua keimanan ini mesti cara yang betul. Mesti mengikut Al-Quran dan As-Sunnah sahihah. Mesti mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik. Tak ada pilihan dalam bab ini. Jangan, ya, na'udzubillah min dzalik, kadang-kadang kita melihat, ya, orang yang berbicara tentang beriman kepada Allah tetapi dia berbicara dengan kaedah iman falsafah. Kemana nak bawa, ya, masyarakat kita yang jahil ini? Kemana? Kepada akidah falsafah, akidah yang tidak pernah Allah turunkan kepada Rasulnya. Ya, na'udzubillah. Ya, takutlah kepada Allah. Kerana soalan yang pertama akan ditanya dalam kubur adalah man rabbuka. Salah waktu kita study dia, ialah kalau kaedahnya waktu nak peperiksaan tu salah study, salahlah jawapan dia. Ya, salah hafal, salahlah jawapan dia. Nauzubillah. Bagaimana kita nak jawab depan Allah nanti? Sedangkan itulah hari terakhir kita di muka bumi, alam nazak, kemudian masuk dah kubur, tak boleh dibalik-balik lagi. Kalau kita tak pas SPM, boleh repeat lagi. Ya, tak pas apa pun di muka bumi ni boleh lagi cover dengan repeat ataupun apa jugalah. Tetapi dengan Allah pada hari itu habis dah. Ya, macam mana nak repeat, nak hidup balik? Ya. Nauzubillah min dzalik. Baik. Ibnu Katsir mengatakan, firmannya kum fa'anzir, bangunlah lalu berikan peringatan, yakni sensingkan lengan bajumu dan berikan peringatan kepada manusia. Dengan ayat ini beliau diangkat sebagai rasul, sedangkan dengan ayat Iqra beliau diangkat sebagai nabi. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhan kamu agungkanlah, yakni junjungilah. Okey, baik. Ayat ini mengisyaratkan, ya, di mana setengah ulama membahaskan, mengatakan tentang makna nabi dan makna rasul. Ya, memang nabi adalah berbeza dengan rasul. Ya, cuma pada penafsiran itu berselisih penafsiran. Namun yang paling penting, semua para rasul adalah nabi dan bukan semua nabi adalah rasul. Okey? Faham, ya? Semua nabi, semua rasul adalah nabi dan bukan semua nabi itu adalah rasul. Faham? Okey? Baik. Dan nabi ini, rasul ini, dan dua-dua ini semuanya mendapat wahyu. Cuma rasul ini kelebihannya adalah ia telah diberikan syariat yang baru. Ya, syariat yang baru. Nabi adalah penerus syariat itu. Ya, faham? Okey, misalan rasul Nabi Musa, okey, dia ada syariat dia. Kemudian Nabi selepas itu mengikut syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. Misalnya Yusha bin Nun, apa lagi Nabi yang selepas itu membawa, dia menyambungkan sahaja. Itu pasal dalam hadis mengatakan al-ulama warisatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Ya, dia tak sebut pewaris Rasul. Kenapa? Pewaris Nabi, Nabi menyambung seruan Rasul. Ya, kerana Rasul ada syariat dia baru. Okey? Baik. Kemudian dengan ayat ini fa'anzir, kum fa'anzir, mengisyaratkan Rasulullah telah
tinggi dinaikkan tarafnya menjadi seorang rasul yang kena berhadapan dalam siri berdakwah. Ya, maka tugas amanah ini adalah satu amanah yang besar. Ya, Rasulullah dah dengar seperti mana yang dikatakan Waraqah ibnu Naufal bahawa dia akan dikeluarkan oleh kaumnya, maka dia tak nampak lagi macam mana dia dikeluarkan oleh kaumnya, sedangkan dia orang yang baik, orang yang amanah, orang yang dipercayai. Dia tak nampak lagi waktu itu. Ya, macam kita lah kan. Kita alhamdulillah Allah bagikan ilmu pengetahuan. Orang kampung percaya kat kita, tetapi kita belum lagi menyampaikan dakwah. Tetapi bila kita dah sampaikan dakwah, di situ dah terbagi dua puak. Dua golongan, ada yang suka kita, ada yang mula dah bercakap. Dia tu ginilah orangnya kan. Dia dah mula bercakap. Tuan-tuan dan perempuan, ini adalah fitrah dalam perjuangan Islam. Ya, kita akan lihat bagaimana Imam Syafi'i menyebutkan dalam surah Al-Asr. Apa dia katakan. Kita akan sampai ayat tu, ayat dalam surah Al-Mudaththir, kita akan kupaskan berkaitan dengan ayat dalam surah Al-Asr. Baik. Ayat yang dikatakan ini, ya, Kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, dan dengan dan Rabbmu agungkanlah. Okey. Kalimah yang digunakan wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu, kalimah itu diolahkan dalam bab ini dengan bahasa Arab wa rabbuka fakabbir. Tuan-tuan dan perempuan, bila saya bicarakan dalam bahasa Arab Rabb, berarti minda saya dah set satu keagungan, kehebatan, kekuatan, kemuncak segala-galanya ada di sisi Allah. Berarti dalam ayat ini mengisyaratkan hendaklah kamu angkat Allah dengan sebenar-benar pujian, keagungan, supaya ianya menjadikan satu kalimah yang agung dalam diri kita sehingga kita membesarkannya. Wa rabbaka fakabbir. Ya, boleh faham kenapa kalimah Rabb? Saya suka kalimah ini difahami dengan sebaik-baiknya. Kalau kita tidak faham kalimah Rabb ini dengan cara yang baik, itu yang kita rasa kalimah Allah tidak berfungsi sangat-sangat. Ya, tak ada rasa apa-apa. Tetapi bila kita tahu kalimah Rabb itu disebut, terus minda kita dah set satu keagungan, kehebatan, kegerunan, berbagai-bagai ada ya pada kalimah Rabb itu yang hanya dimiliki oleh Allah. Lalu Allah kata, wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah dengan seagung-agungnya. Okey? Jadi ini di antara perkara yang penting untuk kita mengagungkan Tuhan. Ya, mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Baru jiwa kita mau berjuang. Kalau kita tak agungkan Allah dengan sebenar-benarnya, di situ datang lemah amalan kita, kejap turun, kejap naik, kejap turun, turun terus. Ya, na'udzubillah. Okey, baik, kita lihat. Kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Al-Aufi berkata dari Ibnu Abbas, firmannya wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Yakni jangan mengenakan pakaian yang dibeli dari wang yang haram. Dan ada juga ulama tafsir mengatakan, ada yang berkata jangan mengenakan pakaian untuk bermaksiat. Muhammad Ibn Sirin, ketua di antara tabi'in yang besar, berpendapat bahawa artinya cucilah pakaianmu dengan air. Ibn Zaid berkata dahulu orang musyrik tidak bersuci. Maka Allah memerintahkan mereka untuk bersuci dan membersihkan pakaian. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibn Jarir. Okay? Jadi ini berkaitan dengan masalah ya, membersihkan pakaian. Penafsirannya ada 2-3 penafsiran. Ya, seperti yang kita lihat, Ibn Abbas mengatakan pakaian itu yang dimaksudkan bersihkanlah pakaianmu itu ialah pastikan pakaian kamu bukan daripada hasil yang haram. Ya, kita mungkin tak perasan benda-benda yang begini, tetapi orang kafir Quraisy ni, ya, walaupun dia loklak-loklak macam tu kan. Faham ke loklak-loklak ni? Kan? Baik. Dia ni dalam bab-bab pengabdian kepada Allah, mereka akan cuba jaga
Tu pasal kita menyaksikan pada hari Fathul Mekah, Rasulullah SAW mengatakan, pada hari ini tidak dibenarkan kamu bertawaf di dalam Masjidil Haram, bertawaf Kaabah itu dalam keadaan bertelanjang. Ada. Ya. Kerana apa? Pada zaman itu mereka mengagungkan. Kalau kita tengok Kaabah yang dibina ya selepas banjir itu yang kita saksikan sekarang tu, ya, Kaabah yang kita lihat sekarang tu adalah binaan selepas banjir. Sedangkan binaan di zaman Nabi Ibrahim tidak begitu. Ya, binaan zaman Nabi Ibrahim tidak begitu. Okey? Mereka mengagungkan Kaabah, mereka bina balik waktu lepas banjir tu Kaabah itu runtuh, mereka arahkan kita nak bina Kaabah ini pastikan semua dari hasil yang halal sahaja. Lalu mereka bina, tak cukup. Maka mereka buat 4 segi sama. Kalau ikutkan 4 segi tepat macam roti itulah. Ya, macam roti itu, kita tengok roti itu macam itulah. Kerana Hijr Ismail bentuk semi bulat kan? Ya. Maka begitu keadaannya. Jadi mereka bina atas dasar wang yang halal ataupun hasil yang halal saja. Jadi tak cukup, maka had itu sajalah. Dan bila mereka nak melakukan tawaf, mereka pastikan untuk melakukan tawaf tidak membawa pakaian-pakaian yang dari hasil yang haram. Oleh kerana itu mereka melakukan tawaf dalam keadaan bertelanjang. Dan dibahagikan kepada 2, kaum wanita bertawaf di waktu malam dan lelaki bertawaf di waktu siang. Ya. Lalu dalam Islam membatalkan tawaf yang begitu. Tak boleh bertawaf dalam keadaan bertelanjang. Okey, baik. Oleh kerana itu, bila Rasul Allah Ibn Abbas mentafsirkan ya berkaitan dengan wathiyabaka fatahhir, maka pakaian kamu itu hendaklah dipakaikan pakaian bersih, yakni bukan dibeli dengan wang yang haram. Ya. Dan juga dalam penafsiran yang lain mengatakan jangan mengenakan pakaian untuk bermaksiat. Okey, kemudian Allah mengatakan, tetapi ada juga pendapat dahulu orang musyrik tidak bersuci, maka memerintahkan mereka untuk bersuci dan membersihkan pakaian. Kerana dalam bab bersuci, ya, kita cukup suka kalau kita kembali pada zaman-zaman ya klasik, zaman-zaman orang kafir Quraisy tu ataupun zaman tradisional. Ya. Kalau kita dapat hidup di zaman tradisional dahulu, kita akan dapat faham. Mungkin kita tak faham pasal kita tak biasa dengan istinja dengan batu, tak pernah pun kan. Ya, pasal kita bukan duduk di tempat-tempat yang padang pasir ataupun yang tak ada air. Ya, sebenarnya itu latihan kadang-kadang. Bagus juga kena buat camping tempat-tempat yang macam itu tak ada air. Ya, kena buat sekali. Macam mana nak beristinja? Tu dia. Bukan senang ya. Saya teringat kat Mekah tu kami dah terkena. Waktu tu tak ada RNR. Ya, macam mana RNR sekarang. Boleh dia berhenti tengah jalan tu. Kerana jemaah nak buang air, dia berhenti tengah jalan. Mana tanda? Mana ada tanda kat sini? Dia kata, Nun, pergi dalam kat sana tu. Dia tunjuk kawasan. Balik-balik ya padang pasir tu. Balik-balik batu, bukit apa semua tu. Aduh, kita kata macam mana ni? Tak belajar ke dia kata? Apa dia? Istinja dengan batu lah. Aduh kan. Orang Malaysia mana dah biasa dengan tu. Ya. Maka kami berlatih dalam bab tu. Macam kami di Pakistan dah biasa dah. Benda-benda macam tu. Kan? Maksudnya dah berlatih. Ya. Dan orang Arab pada ketika itu tidak ada. Dia air itu terhad. Maka itu pasal Rasulullah SAW di antaranya. Ya, mendapat bab-bab bersuci ini mengguna air adalah dari sewaktu selepas hijrah di Quba. Ya, kerana masyarakat Quba bila beristinja dia akan menggunakan air dan Allah memuji ya sifat yang begitu. Tetapi tidak menafikan boleh mengguna batu-batu yang dibenarkan untuk beristinja ataupun mengguna tisu untuk beristinja. Tak menjadi masalah walaupun ada air, dia tidak merosakkan istinja kita. Ya, cuma was-was ataupun tidak. Itu je. Ya, kerana tak biasa guna batu, tak biasa guna tisu, nak istinja, alah rasa
tak belajar pula tu kan. Lagi berat. Okey? Dia ada hukum hakam istinja, mengguna batu, mengguna benda yang kesat, mengguna benda yang kasar itu, ada cara dia. Ya, bukan main dapat dengar cerita, kita buat je lah. Ya, salah kan. Najis berterusan. Okey? Jadi oleh kerana tu kafir Quraisy, orang masyarakat Arab pada peringkat awal sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah, mereka biasa beristinja, buang air beristinja, tak biasa dengan air. Ya, tu pasal kadang-kadang orang guna tisu je, kita tak boleh nak komplain. Zaman saya kecil-kecil tu orang kata, kamu ni ya guna tisu macam Cina kata kan. Tak apa, tak jadi masalah. Ya, bersih. Ya, janji bersih. Yang paling penting dalam bab istinja paling kurang 3 kali. Ya, dan dengan barang yang ataupun batu yang lain ataupun tisu yang lain. Maksudnya 3 kali lah. Paling kurang. Ya, kalau jenis was-was payah, ya. Batu banyak kali, banyak mana nak istinja kan. Ui, kalau tak biasa payah tu. Ya, habis lesung batu diguna. Okey. Baik. Ya. Kadang hiking kan, terlupa mungkin nak tambah lah. Pasal orang lain ingat ada masa first hiking dulu, kita nak ambil daun, kita lupa daun yang boleh tu daun yang mati kan, bukan daun hijau, betul tak? Daun kering. Wallahu alam, tak perasan pula. Tapi yang tahu daun yang kasar. Bukan ada larangan daun hijau. Wallahu alam. Kalau ada tolong bagi tahu. Pernah kena tegur kalau tak silap. Ya. Sebab daun yang disyariatkan daun kering. Lepas tu dia tambah lagi, dia kata sebab daun yang hidup ni kan dia sedang bertasbih. Dia tambah macam tu yang tak syok tu. Tapi tak ingat siapa yang cakap tu lah. Tolong kalau tu bagikan Kak Ana. Yang Ana nampak tak menjadi masalah, ya, kecuali daun yang licin, bantai daun keladi ke, kan? Itu bukan ni ya, gatal terus, miang terus, ya. Okey. Pasal daun keladi kalis air, tak boleh. Wallahu alam. Tapi entah, okey, tak apa. Ana buat study bab tu, insya-Allah. Dia ada sejenis daun yang seperti kertas pasir. Kan, daun apa? Orang panggil? Saya orang Perak dah terlupa. Daun ketum. Daun ketum bukannya. Tak. Daun biak. Kalau bukan daun ketum, daun biak. Tak ingat ya. Kalau betul sebut tu saya ingat. Orang Perak punya ni. Okey, baik. Okey. Jadi itu dia kebiasaan Arab pada ketika itu beristinja dengan menggunakan batu, tetapi ia diteruskan dalam siri syariat kita dan juga dibenarkan ya menggunakan kecuali tulang, kecuali benda-benda yang licin, ya, gigi, tulang apa semua, botol ke apa kan, itu semua dikecualikan. Yang dibenar hanya bentuk benda-benda yang kesat sahaja. Hatta batu kalau licin pun tidak dibenarkan. Ya, dan saya galakkan kepada orang lelaki kena cuba ya berlatih. Tapi janganlah ni pergi tempat-tempat yang agak sukar apa semua, berlatih. Ya. Astagfirullah. Baik. Kemudian Allah mengatakan warrujza fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Ali bin Abi Talha berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan perbuatan dosa yakni penyembahan berhala, maka tinggalkanlah. Demikian juga pendapat yang lain-lain di kalangan ulama tafsir ataupun para sahabat dan tabi'in. Okey, baik. Warrujza fahjur, maka penyembahan berhala, masalahnya kita memahami berhala itu pada satu konsep saja. Berhala tu macam satu tokong tu yang disembah. Sedangkan berhala itu berbagai-bagai, ya. Dan konsep syirik itu yang perlu kita lihat. Mana-mana yang berbentuk penyembahan berhala ataupun pengabdian menggunakan cara yang tak betul, itu adalah berhala yang disembah. Maka hendaklah dijauhkan. Bukan berhala yang tokong yang satu tu saja. Apa juga i'tiqad yang berunsur syirik, maka itu adalah berhala yang perlu dijauhkan. Ya. Penyembahan-penyembahan yang berbentuk selain daripada Allah ataupun diistilahkan sebagai taghut,
maka itu adalah semua bentuk-bentuk berhala yang perlu dijauhkan. Ya, sehingga kan satu benda yang dikatakan ta'isa 'abd dinar yang Rasulullah sebutkan, ya, celakalah kepada hamba kepada dinar, duit emas, yakni keuangan, ya, disebutkan menunjukkan kita manusia ini akan menjadi hamba kepada keuangan. Dan begitu juga dalam penghambaan yang lain-lain yang mana yang lari daripada syariat Allah, maka ia termasuk perkara-perkara yang dianggap sebagai berhala, maka hendaklah dijauhkan. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, bila Allah mengarahkan Rasulullah SAW dalam bab ini, ya, maka setiap perkara yang syirik hendaklah kita jauhkan walaupun ianya dianggap kecil. Ya, syirik bila disebut sahaja dia kategori dosa besar. Ya, dosa besar. First dosa besar adalah syirik. Dalam kabair yang 70 kabair itu, dosa yang pertama adalah dosa syirik. Yakni menyekutukan Rabb kita, Tuhan kita yang Maha Agung. Ya, oleh kerana itu kita kena berhati-hati. Kena belajar supaya kita tidak terjebak dalam masalah syirik. Sama ada kita ketahui ataupun tidak ketahui. Yang kita ketahui, alhamdulillah, hendaklah kita jauh. Yang tak ketahui itu minta Allah bagi petunjuk supaya dapat kita jauhkan. Kemudian Allah mengatakan, warrujza fahjur, dan perbuatan dosa, yakni menyembah berhala, tinggalkanlah. Ini sebagaimana firman Allah, ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan jangan kamu menurut keinginan orang kafir dan munafik. Ya, ini disebabkan orang-orang kafir dan munafik semuanya mengembalikan pada penyembahan berhala. Oleh kerana itu kita menyaksikan di antara ayat surah yang dibaca, Qul ya ayyuhal kafirun, itu adalah ayat bara'ah, ayat yang tegas yang menentang kedudukan dalam masalah akidah. Ya, yang dikatakan apabila orang kafir Quraisy mengajak, okey Muhammad, kita buat begini. Ya, kita ambil satu hari kamu sembah Allah, kami ikut kamu sembah Allah, satu hari kami sembah berhala, kamu ikut kami sembah berhala. Ya, ini dia toleransi yang dikatakan. Bolehkah kita bertoleransi dalam bab akidah? Ya. Dalam bab akidah tidak ada toleransi. Bab akidah putus. Bahawa kita kena ada pendirian dalam bab akidah. Tidak ada tolak ansur dalam bab akidah. Walaupun kita mati, maka tetap kita mempertahankan akidah kita. Oleh kerana itu kita menyaksikan para sahabat, mereka mati kerana mempertahankan akidah. Sumayyah, ya, sahabat yang besar, wanita pula tu, menunjukkan bagaimana pendirian dia dalam bab akidah. Ya, para sahabat Yasir, ya, begitu juga para sahabat, para golongan-golongan yang terdahulu, yang kita tengok bagaimana, ya, ahli sihir Fir'aun berdiri tegas, ya, walaupun dia akan dibunuh. Itu semua bab akidah. Ashabul Ukhdud dibunuh disebabkan akidah. Bukan sebarangan. Tuan-tuan dan perempuan, ya, ini akidah. Datang kita pula, alah tak apalah, toleransi. Tak ada. Istilah toleransi dalam bab akidah tak ada. Ya, tetap pendirian. Ya, oleh kerana tu orang yang mempunyai akidah adalah orang yang mempunyai pendirian yang begitu kukuh. Bayangkan Ashabul Ukhdud tu, dibunuh pasal apa? Kecil, besar, tua, muda, laki, perempuan, semua dibunuh. Pasal apa? Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billah. Tu je. Mereka tidak menyeksa golongan ini melainkan mereka itu beriman kepada Allah. Tu je sebab dia. Mereka menyembah Allah, mereka dibunuh. Tahu tak? Oleh kerana itu, bagi kita sebagai ahli sunnah yang membawa Quran dan sunnah, yang membawa akidah salaf, akidah yang dibawa oleh 3 kurun yang terbaik, seharusnya tidak boleh tergoncang dalam bab ini. Tetap pendirian kita. InsyaAllah boleh? La tazalu ta'ifatun min ummati. Akan berterusan di kalangan umat aku, ya, yang akan menegakkan kebenaran. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq.
La yadurruhum man khazalahum. Tidak ada siapa yang boleh memudaratkannya. Hatta ya'tiyal amrullah. Sehingga datang keputusan Allah, menang ataupun syahid. Oleh kerana itu pendirian kita kena tegas dalam bab akidah. Ya, bab akidah kita tak akan bertolak ansur. Minta Allah sabatkan. Kerana kita rasa okey lagi ni. Tetapi bila sampai ujian nanti, na'udzubillah min zalik, kita minta lindunglah. Ya, jangan Allah uji sampai tergoncang akidah kita. Kerana ashabul ukhdud tergoncang akidah mereka. Ya, tetapi pendirian mereka cukup dahsyat. Ya. Ahli sihir Fir'aun tergoncang. Hanya beriman kepada Allah dihukum bunuh. Ya, tergoncang tu. Tapi mereka tak berganjak. Subhanallah. Ya. Sabat. Itu dinamakan sabat. Ya, sukar. Sabat di akhir zaman adalah satu perkara yang sukar. Ya, yang menetapkan diri kita. Sukar. Kita baru kena, orang kata apa? Orang cop apa? Ya, sebab ikut Quran Sunnah. Itu pun rasa, rasa nak gila dah kan. Sabar. Sabar yuk. Baik. Kemudian Allah mengatakan, wala tamnun tastakthir, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperolehi balasan yang lebih banyak. Ibnu Abbas berkata, janganlah memberi sesuatu dengan mengharapkan balasan yang lebih banyak. Husain berkata dari Mujahid tentang firman-Nya, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperolehi balasan yang lebih banyak. Jangan lemah untuk memperbanyakkan kebaikan. Dia berkata, tamnun dalam bahasa Arab berarti lemah. Okey? Maka jangan kita kita nak sesuatu. Ataupun kita berdakwah, kita nakkan sesuatu. Ya, itu tak boleh. Ya, kenapa? Intipati dalam siri dakwah, dia kena faham, dia menyampaikan, dan Allah yang akan memberikan rezekinya. Okey? Kita dalam siri perjuangan ini, jangan kita bagi nak balas balik. Itu bukan kaedah kita. Bagi, dah. Biarkan urusan itu dengan Allah. Ya, keikhlasan itu diambil kira. Namun disebabkan perkara ini, Allah mengingatkan kepada Rasulullah SAW dalam siri dakwah, ya, kamu melakukan kebaikan, belum tentu kamu dipuji. Ya, tetapi teruskan laku kebaikan. Kamu suruh orang melakukan kebaikan, ya, orang tak nak ikut. Amal ma'ruf, ya, nahi mungkar. Amal ma'ruf boleh lagi. Nahi mungkar tu, dahsyat. Kita akan mendapat tentangan. Amal ma'ruf boleh bertahan lagi. Tetapi bila kita mencegah kemungkaran, disitulah yang Allah katakan dalam ayat ni, wali rabbika fasbir, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, maka bersabarlah. Ya, kamu buat untuk Allah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai pendongkong Quran dan Sunnah, kita lakukan ini untuk Allah. Bersabarlah. Ya, jangan takut. Bersabarlah. Memang kadang-kadang kita rasa, alahai, orang tak nak ikut kan. Bersabarlah. Kita buat bukan untuk diri kita. Kita buat untuk Allah. Nun di sana syurga menanti. Bersabarlah. Oleh kerana itu, apabila Imam Asy-Syafi'i menerangkan, lalu dia mengatakan, kalau Allah tidak turunkan semua ayat-ayat Al-Quran, melainkan suratul Asri, maka telah mencukupi dengan sifat-sifat yang dikatakan, wal asr, demi masa. Ya, tentang masa yang Allah berikan kepada kita. Ya, manusia ini, wal asri, innal insan nalafil khusr. Ya, sesungguhnya manusia ini di dalam kerugian. Apa lagi Allah kata? Illalladzi, melainkan alladzina amanu wa amilus salihah. Ya, melainkan orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dan mereka itu berpesan-pesan dengan kebenaran. Bila kita berpesan-pesan dengan kebenaran, maka kita akan diuji. Lalu berpesan-pesan wa tawasau bis sabr, maka berpesan-pesan dengan kesabaran, maka hendaklah sabar. Imam Syafi'i mengatakan, tam berpesan-pesan dengan kebenaran itulah amar ma'ruf nahi mungkar yang menyebabkan kamu akan dikeluarkan oleh kaum. Yang menyebabkan kamu akan dibenci oleh kaum. Ya, dan kita zaman ini adalah zaman ghuraba, zaman yang asing. Disebabkan apa asing? Ya, masyarakat tak ada ilmu.
Okey, itu disebabkan asing. Kenapa asing? Disebabkan masyarakat tak ada maklumat tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa asing? Kerana kejahilan begitu merebak. Kenapa asing? Kerana penyeru-penyeru neraka terlalu banyak. Tu yang menyebabkan kita asing. Ya. Bila kita asing, maka orang melihat kita lain. Tu pasal bila kita tak buat perkara-perkara yang telah menjadi adat mereka, maka kita dikatakan ya orang yang menyeleweng, orang yang tak tahu, ya. Kita cuba betulkan. Okey, kita ambil balik, kita betulkan. Tak boleh. Adat itu lebih besar daripada agama. Disebabkan apa? Tok guru mereka itu menyampaikan seperti mana yang dikehendaki oleh nafsu mereka. Ya. Na'udzubillah min zalik. Bila kita menyaksikan apabila hadis jelas mengatakan di antara amalan-amalan yang kita lihat kan, amalan-amalan bulan Rejab, tak ada hadis. Oh, tak apa salahnya? Jadi, nasib baik misalan bulan Safar hari itu, ya, disebabkan hadis-hadis tu, ulama-ulama membahaskan juga, akhirnya tak ada dah berkaitan dengan bulan Safar. Tetapi, ya, banyak lagi amalan-amalan yang perlu diperbetulkan mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Para sahabat Nabi bila tengok golongan yang berzikir salah di dalam masjid tu pun dah tahu, dah tengok, bercanggah. Dan seorang tu bangun, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan, ya Aba Abdillah, ya Aba Abdirrahman, kami tak buat melainkan baik. Itulah kalimah yang dikeluarkan oleh mulut Khawarij. Ya. Kami tak buat melainkan yang baik-baik saja. Apa dia? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Yang disebutkan Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah. Disebutkan kalimah tu. Dah cantik dah, baik dah. Cara je yang tak betul. Tu je cara. Yang disebutkan cara tu dia menggunakan batu-batu tu. Cara je. Tetapi ulama mempunyai kefakihan dalam bab tu. Para sahabat mempunyai kefakihan dalam bab tu. Apa yang tak pernah dibuat Rasulullah, sedangkan dia boleh buat. Kan zaman Rasulullah batu, biji kurma ke apa, boleh dibuat, boleh dikumpul dan buat. Tapi Rasulullah tak buat. Bab agama, bukan bab dunia. Ya. Bab agama Rasulullah tak buat, berarti benda tu tak baik. Bila Rasulullah tak buat, tak baiklah tu. Itu pasal bila Rasulullah tak pernah mengajar para sahabat cara berselawat melainkan apa yang telah ditetapkan. Tiba-tiba kita nak tambah satu benda yang tak baik sebenarnya. Para sahabat lebih itu dia boleh menambahkan dalam siri selawat. Kita pula tambah. Para sahabat boleh tambah selawat itu bukan sekadar Sayyidina, bahkan Maulana, apa lagi nak tambah? Ya, Malikuna, apa lagi? Nak tambah apa? Boleh. Habibuna, apa lagi? Banyak boleh. Tetapi mereka tak tambah. Kerana apa? Kerana ini agama. Rasulullah depan kami tak pernah ajar, berarti dia tak akan buat. Kerana Rasulullah mengajar satu benda yang terbaik. Tiba-tiba kita muncul selawat tafrijiyah. Apa lagi selawat apa? Nariyah. Selawat qamariyah. Ya. Ini kalau kita sebut pengkhianatan dalam agama, ya. Tapi kita akan dianggap, dicoplah. Jadi gharib kita. Kita adalah asing. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tetap memegangkan hadis. La tazalu ta'ifatun min ummati. Akan berterusan umat ini akan menegakkan kebenaran. Golongan itu yang disebutkan ta'ifatun mansura. Golongan yang akan mendapat pertolongan Allah. Firqatun najiyah di akhir zaman. Golongan yang berjaya di akhir zaman. Saya insyaAllah mudah-mudahan Allah tetapkan tidak akan berganjak daripada Quran dan Sunnah. Mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik. Ya. Hai, letih ya. Bila kita melihat keadaan yang begini. Namun sabarlah. Sabar. Ingat kemenangan akan sampai insyaAllah. Tapi kena sabar. Saya ingatkan, tambahkan ilmu, bersabar dan baiki akhlak kita. Muamalah kita dengan masyarakat kena baik. Biar orang kata apa pun tak apa. Ya. Kadang-kadang orang ejek kata-kata, tapi di belakang betul, dia tu betul, baik orangnya. Kan? Dia tu baik orangnya. Ya.
Kutuklah macam mana pun di depan kita, tapi di belakang dia akui. Begitu Rasulullah dikutuk depannya, tapi bila nak bagi simpan harta, mereka serah kepada Rasulullah. Tak bagi Abu Lahab. Ya, dengan pelahap dia tu, Abu Jahal, dia tak bagi. Tapi dia tahu Rasulullah tu amanah. Dia bagi. Sehingga kan Rasulullah sebelum berhijrah itu pun diserahkan harta itu, diamanahkan kepada seseorang yang dikatakan Ali bin Abi Talib untuk serahkan balik kepada pemiliknya. Amanah, jujur. Ya, itu menunjukkan ya kebenaran itu akan mengalah juga kebatilan. InsyaAllah Allah tolong. Allah katakan, bila Allah mengatakan kebenaran itu akan menang, akan menang. Cuma sabar. Sikit je lagi. Ya, sikit. Baik. Kemudian, apabila Allah mengatakan begitu dalam ayat ini, وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, maka demi Tuhan kamu, ya, kalimah digunakan Rabb tu, ya. Saya bila digunakan Rabb tu rasa, tak tahulah macam mana nak terang. Rasa satu keagungan yang begitu dahsyat. Demi Tuhan kamu. Boleh faham kan? Macam mana? Dulu-dulu lagu cinta tu. Demi cintaku padamu, kan? Ingat ke? Tak ingat? Okey, Amy Search tu kan? Okey. Okey. Berarti demi Tuhan. Yang ni macam mana nak terangkan? Saya pun tak tapi saya tahu, saya faham bahawa kita akan mengorbankan segala-galanya demi Tuhan, maka sabar. Maka bersabarlah. Ya, kalau untuk diri kita pun kita sanggup bersabar, ya, ini kan pula pencipta kita yang mana kita ingin duduk bersama, maksudnya duduk di syurganya, kan, bersama kekasihnya, maka sabarlah. Sabar, insya-Allah kita cuba sabar, ya, tapi minta Allah berikan kekuatan kepada kita. Maka wali rabbika fasbir. Kemudian Allah menceritakan kerana apa? Selepas ini ada satu peristiwa yang lebih besar. Fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idzin yawmun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Apabila ditiupkan sangkakala, maka waktu itu adalah waktu hari yang sulit bagi orang-orang kafir, lagi tidak mudah. Okey. Apabila Allah mengatakan ayat ini, ya, fa idza nuqira fin naqur. Apakah nuqira fin naqur itu? Ditiupkan sangkakala. Okey. Berarti dunia akan kiamat dan malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala yang disebutkan namanya di dalam kitab hadis Israfil. Itu kita di antara nama yang sahih. Kenapa malaikat yang mencabut nyawa, nak apa nama? Ramai orang kata Israel. Okey, itu tak sahih. Itu Israiliyat. Ya, yang disebutkan dalam Quran dan hadis malaikat maut. Okey, Malikul Maut. Okey, baik. Mujahid berkata, bentuknya seperti tanduk. Ibnu Abi Hatim, Abu Sa'id Al-Asyad menyampaikan kepada kami, ya, dan dikaitkan asar ini sampai kepada Ibnu Abbas tentang firman Allah, fa idza nuqira fin naqur, apabila ditiupkan sangkakala, maka Rasulullah bersabda, kaifa an'amu wa sahibul qarni qad ittaqamal qarna wa hana jabahatahu yantadhiru mata yu'maru fayamfuhu. Maksudnya, bagaimana aku biasa hidup tenang sementara peniup sangkakala telah meletakkan sangkakala itu, ya, pada mulutnya dan telah menundukkan keningnya sambil menunggu perintah peniupannya. Ya, ini disebutkan dalam bab yang dikaitkan bagaimanakah bentuk sangkakala tu. Ya, yang dikaitkan seperti dalam hadis ni kata qarn. Bila qarn ni seperti tanduk, kan? Tanduk kan kita tengok dalam cerita-cerita klasik yang tiup tanduk, kan? Itulah seperti itu yang disebutkan. Tapi di sisi Ar-Rahman hanya Allah yang tahu, yang mengetahui bagaimana sifat dia. Cuma malaikat dikaitkan dalam hadis ini yang dihasankan oleh Hasan li ghairihi oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud, yang mana seolah-olah tanduk itu malaikat Israfil telah meletakkan pada mulutnya. Dalam riwayat yang lain diletakkan pada mulutnya,
ya, untuk meniup, dan matanya melihat ke arah arash. Ya. Dia tak berkelip-kelip. Kerana apa? Ditakuti bila kelip tu arahan Allah supaya tiup dia terlepas. Ya, sehingga matanya seperti bintang yang bersinar dalam satu riwayat, ya, menceritakan. Jadi dia letakkan bentuk sangkakala itu seperti tanduk, bila ditiup kan, wallahu alam, tapi kiamat berlaku. Maka para sahabat bertanya, jadi apakah yang kamu perintahkan kepada kami, wahai Rasulullah? Lalu baginda bersabda, qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Katakanlah cukup Allah pelindung kami, hanya kepadanya lah kami bertawakal. Demikianlah Imam Ahmad meriwayatkan dari Asbat. Okey, ini di antara riwayat-riwayat yang dihasankan. Baik. Jadi ini di antara perkara yang disebutkan dalam Al-Quran, fadzalika yauma idzin yaumun asir, dan pada hari itu adalah hari yang tidak mudah, terutamanya alal kafirina ghairu yasir, dan orang kafir pun adalah waktu yang menggerunkan. Okey, ini di antara peristiwa yang bakal berlaku kiamat. Secara kasar, kita kalau tengok ayat-ayat yang lain itu, kita lihat berlaku tiupan sangkakala. Macam mana tiupan sangkakala? Tetapi hadis ini memperincikan sedikit bagaimanakah bentuk yang dikatakan sangkakala tu. Kita ingat sangkakala ni apa? Sangkakala, rupanya sangkakala adalah seperti alat, seperti tanduk yang seperti, ya, hanya Allah yang mengetahui sifatnya, tetapi Ibnu Abbas telah mentafsirkan seperti tanduk dan diletakkan pada mulut malaikat Israfil. Ya. Bagaimana? Wallahu alam. Kita tak tahu. Kerana kejadian malaikat itu dah memang berbeza-beza, ya. Ini kan pula kita nak terus ini sampai ke puncak, wallahu alam, biarkan itu urusan Allah. Cuma kita ketahui bila ditiup sangkakala bermulanya tragedi kiamat, hancur alam semesta. Okey? Jadi apa yang boleh kita dapati dalam bab ini, bahawa ada satu perkara yang baru kita ketahui, bahawa malaikat Israfil dengan sangkakala. Dan sangkakala itu satu alat lah, ya, digunakan dalam bahasa kita. Tapi kalau dalam bahasa Arab, fa idza nuqira fin naqur, ya, an-naqur yang dikatakan apabila nuqira fin naqur, maksudnya an-naqur itu adalah alat tu. Okey. Dan di antara perkara yang kita lihat yang Rasulullah ajar bila berlaku gegak komputer begitu, sahabat bertanya, apa yang perlu kami buat? Lalu dalam hadis ini mengatakan, qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Okey, itu biasa dah kan? Wa 'alallahi tawakkalna. Jadi kalau kita rasa berlaku gempa bumi ke, gegak komputer ke, sebut begitu, hasbunallahu wa ni'mal wakil wa 'alallahi tawakkalna. Okey. Faham? Okey, ini di antara zikir yang kita dapat daripada pelajaran hari ini. Kalau apa-apa juga gempa bumi, bentuk-bentuk yang dahsyat, ya. Ini dia zikir dia, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Okey. Baik. Jadi kita lihat dalam bab ini, ayat yang kita baca tadi, kita nampak keimanan kita pada hari akhirat, dan kita beriman dengan apa yang Allah janjikan, dan kita kena bersabar dalam siri dakwah. Dan saya ingatkan kepada para jemaah supaya sentiasa bersabar, kerana ujian kali ini lebih dahsyat yang bakal kita hadapi, ya, kerana kaedah dunia ini, makin kita panjang umur, makin lain ke apa yang Rasulullah kata, makin dahsyat fitnah dia. Lagi panjang, lagi dahsyat. Lagi panjang, lagi dahsyat. Maka oleh kerana itu bersabarlah, terutamanya bagi kita memegang Quran dan Sunnah, biar kita beristiqamah dalam Quran dan Sunnah kita. Dan pastikan tauhid kita bersih, dan mudah-mudahan Allah masukkan kita di kalangan hamba-hambanya yang terpilih. Wallahu a'lam bisawab. Kita berhenti di sini dahulu. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.
Kata ramai ustaz pergi Mekah saya dijemput, seharusnya pergi juga, tapi disebabkan pindah sekolah tu kita batalkan lah. Pindah dekat je. Kita ambil bangunan dekat sekolah Banat Perempuan. Bangunan kedai tu kita ambil.